ada di WhatsApp ini yang saya hormati Tuan Moderator, seterusnya pada seluruh barisan analis, para hadirin dan hadirat, tuan dan puan yang kasih sekalian. Yang ini sedikit latar belakang saya lah. Kalah 2 kali, menang 2 kali. Makna kata Seri. saya cuba nak menggambarkan ini untuk menyatakan bahawa orang akademik ada kajian dia. Orang yang di medan ada dia punya pengalaman dia. Tapi kedua-dua itu amat-amat diperlukan sebagai sinergi untuk kita mendapat politik yang lebih bersifat informatif, bukan politik yang bersifat kita kata ya main bedah saja, tetapi politik yang ada maklumat dan politik yang dengan maklumat itu kita bertindak secara strategik untuk mencapai apa saja tujuan politik kita. Saya akan memberikan sedikit outline pembentangan, iaitu pertama pasca 8 Mac 2008, sebab apa yang kita bicarakan hari ini dia adalah merupakan satu momentum daripada 2008, dan kita akan dapat tengok dia punya kita kata isu-isunya itu sebenarnya tidak lari daripada pasca 2008. Kemudian keputusan PRU 13 itu sendiri menggambarkan apa yang telah terbentuk daripada 2008. Kemudian saya sebagai komponen dalam Pakatan Rakyat, sebagai mewakili PAS, sudah tentulah antara ketiga-tiga parti itu, tuan-tuan sudah sedia maklum, PAS adalah merupakan parti yang mendapat kursi paling sedikit, 21. Tentu ada sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan. Kemudian sudah tentu kita kena lihat secara objektif apakah kejayaan PAS ya, dalam mengharungi arus politik sejak daripada ia diteguhkan pada tahun 1951 hinggalah dia masih terus bernafas hari ini ya, pada tahun 2013. Faktor kemenangan dan kekalahan akan saya kongsi bersama, hasil daripada tak lari sebenarnya apa yang Profesor buat daripada kajian-kajian dia. Kemudian soalan yang lebih penting adalah lepas 505 ni apa dia? Adakah kita akan terus back out 505? Itu perlu dibicarakan. Dan akhirnya saya sendiri merasa tertarik dan terpanggil untuk membicarakan masa depan PAS ini sebagai parti yang mendukung antara 3 parti ini yang mendukung aspirasi Islam dan juga khususnya parti yang antara yang senior ya di kalangan kedua-dua parti yang apa yang berlaku hari ini seperti mana yang telah saya tegaskan adalah merupakan satu momentum ya, daripada 2008. Kalau tuan-tuan perhatikan kejayaan kita untuk mengekalkan penafian 2/3 itu sebenarnya ya kita telah mencapai lebih daripada itu pada pilihan raya umum yang ke-13. Dan kalau kita lihat pencapaian 2008, kita dapat 5 kerajaan negeri, Kelantan kekal, dan kita mendapat kerajaan yang baru iaitu Kedah. Kemudian Selangor, Pulau Pinang dan Perak, mengandaikan putusan pilihan raya lepas 2008 itu Perak berada di bawah Pakatan Rakyat. Dan yang paling signifikan sebenarnya dalam konteks politik kesepakatan ya, ataupun political alliance ya, alliance politik Pakatan Rakyat terbentuk setelah 2008. Dan 2013 pilihan raya umum yang baru-baru ini adalah merupakan yang pertama kali atas nama Pakatan Rakyat kita masuk bertanding dalam pilihan raya yang baru-baru. Itu pun ada dia punya signifikan dia di situ.
Dan kita tahulah antara yang menjadi figur yang mewarnai politik kita ini ialah Perdana Menteri kita lah, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang telah mengambil alih daripada Pak Lah dan kemudiannya memimpin pilihan raya umum yang ke-13 baru-baru. Kalau kita lihat dari sudut isu, tidak ada bezanya 2008, pasca 2008 sampai 2013, dan insya Allah pasca 2013 pun benda yang sama, yaitu isu perkauman. So yang ni we have to address the issue in a very delicate manner, kerana isu inilah yang menjadi satu kita kata pelaburan yang paling mahal oleh Barisan Nasional untuk mengekalkan dia punya kuasa. Selagi kita tak selesai masalah ini, selagi itulah kita akan jumpa benda yang sama pasca 2013. Dan saya harap para profesor kita, ya, para ahli akademik kita boleh membuat kajian yang lebih mendalam tentang isu perkauman dan apa masalah sebenarnya, ya, yang menghalang politik negara ini untuk maju ke hadapan. Dan suatu itulah isu yang evergreen sejak mula munculnya isu ini, iaitu pada tahun 2000, penghujung 2009, awal 2010, iaitu isu kalimah Allah. Sama ada isu itu adalah isu yang benar-benar mengguris perasaan umat Islam, ataukah isu itu adalah sebenar-benarnya hanya isu politik. Itu perlu diuraikan oleh para ahli akademik. Kalau saya uraikan, saya akan kata isu politik, kan? Jadi orang akademik ini dia akan urai dengan cara yang lebih objektif. Apa sebenarnya isu kalimah Allah? Apa isu yang sebenarnya? Adakah dia betul-betul purely intellectual discussion, or is it political in nature, ataupun dia more of a mere manipulation from a desperate group of people who wants to survive and thrive on this issue. So ini perlu dibuat satu kajian, dan kita harus terbuka dalam, ya, memahami isu-isu yang dikemukakan. Yang ini tuan-tuan sendiri dah dengar profesor sebut, saya cuma mengulangkan dalam bentuk yang berbeza, yaitu seperti yang disebut oleh profesor lah, tidak adalah merupakan sesuatu yang tidak adil jika diambil kira headcount, individu yang menyokong Pakatan Rakyat ini adalah majoriti, sedangkan Barisan Nasional adalah minoriti. Tetapi peliknya dalam sistem first past post yang diamalkan dalam keadaannya yang tidak masak, kita kata kita ikut Westminster, tapi dalam konteks pemilihan, dalam konteks prosesnya itu cerita lain, ya? Nah, apa yang selalu saya sebut-sebut, dan saya pernah sebut ini dalam forum yang terakhir saya hadir sebelum pilihan raya, yaitu forum yang dihadirkan oleh ASLI, Asian Strategic Leadership Institute. Saya mewakili PAS. Saya menyatakan perkataan ini, yaitu Pakatan Rakyat has got the numbers but does not have the seats. Mana Pakatan Rakyat ada bilangan majoriti, tapi kita tidak pusing awalnya. Jadi ini pun satu hal juga kita kena fikir, nak memikirkan dalam sudut professional representative yang diamalkan oleh sistem Amerika dan French punya sistem. Adakah perlu dilihat, dan ini terbuka untuk kajian oleh para akademik. Dalam keadaan sekarang kita tengok, dan kalau kita tengok kursi parlimen, kita kata daripada Pakatan Rakyat, walaupun kita kata kita belum mendapat Putrajaya, tapi dari segi prestasi kursi dalam keadaan permainan yang tidak seimbang, kita mampu untuk menambah dan mengurangkan kursi UMNO Barisan Nasional, yaitu kita berjaya mendapat 89 berbanding dengan 82 kursi dalam konteks Pakatan Rakyat. Dan di situ tuan-tuan boleh tengok 21 PAS, DAP 38, ya, dan juga PKR 30. Dan di sini sengaja saya nak gambarkan kepada tuan-tuan,
kalau kita tengoklah kursi-kursi yang dimenangi oleh Barisan Nasional sebenarnya bukan Barisan Nasional, sebenarnya UMNO saja. Sebab dia yang memiliki kursi yang paling majoriti, dan ini sebenarnya dalam konteks Barisan Nasional, konsep yang dibawa itu sebenarnya kalaulah mereka menyatakan Pakatan Rakyat ini adalah satu pakatan yang longgar dan sebagainya, tapi kalau kita melihat keputusan rakyat yang ada dalam konteks Barisan Nasional, yaitu politik tahaluf, politik alliance ini, maka sebenarnya yang wujud hanyalah UMNO saja sebenarnya. Ya. Yang ada MCA 7 kursi, MIC 4, Gerakan 1, dan yang lain itu semuanya di Sabah dan Sarawak. So saya menerima tweet hari ini daripada rakan-rakan UMNO menemplak saya. Dia kata tahaluf apa, dia kata PAS ada 21 kursi dia. Saya kata kami tak buatlah tahaluf, ada 21 kursi. Barisan Nasional tahayul saya kata.